إنك التي لا تنام واكفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجعنا. Ya Allah, Tuhan kami ini bodoh, Ya Allah, Kau pandaikanlah. Kami ini hina, Ya Allah, Kau muliakanlah. Kami ini banyak salah, Ya Allah, Kau maafkanlah. Kami ini banyak dosa, Ya Allah, Kau ampunilah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau rahmatilah dan Kau berkatilah ibu dan bapa kami, ibu dan bapa mertua dan ibu dan bapa kandung kami, Ya Allah, dan guru-guru kami, Ya Allah, dan semua para walimu, Ya Allah, dan semua ahli keluarga kami dan semua kawan-kawan kami di mana mereka berada, Ya Allah. Dan ada yang mereka sudah meninggal dunia, mereka tinggal di alam barzah, Ya Allah. Luaskanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, dan ampunkanlah dosa-dosa mereka, Ya Allah. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, macam biasa sebelum kita meneruskan bacaan kita cucikan hati kita sikit. Mudah-mudahan hati kita bersih, mudah ilmu nak masuk, mudah ilmu nak faham. Tadi alhamdulillah kita dah dapat semayang pada maghrib berjemaah dan dapat pula semayang ghaib, ya, ke atas mati. Betul lah kata Datuk tadi. Ada setengah orang kata tak sampai, sebenarnya sampai, ya. Yang kata tak sampai ni yang tak nak semayang tu je. Ya, senang ya. Tuan-tuan, ya. Siapa kata tak sampai? Bukan adalah hadis apa kata Rasulullah yang berlaku di bumi Madinah, yang Rasulullah berjalan di bumi Madinah. Rasulullah berhenti di tanah perkuburan. Rasulullah mengambil pelepah tamar, dipotong dua. Satu letak satu kubur, satu letak di sebelah kubur. Tu yang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa ni? Aku dengar dia sedang kena seksa satu kubur sebab dia kena seksa azab sebab kencing tak bersih. Yang kedua dia kena azab, dia kena seksa iaitu namimah, mengadu domba, mengumpat, maki orang, hina orang, ya. Sekarang ni ramai lah orang maki orang hina dalam Facebook, ya. Nanti mati tahu lah. Itu yang kita di sunnah wal jemaah ada 5: Al-Quran, hadis, fatwa sahabat, ijma' ulama' dan hukum qiyas. Itu ulama, ya, dia mengambil hukum qiyas. Pokok pun itu yang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa pelepah tamar?" Apa kata Rasulullah? Selagi pelepah tamar ni dia tak layu, selagi itu dia bertasbih dan beristighfar kepada si mati. Itu pokok pun bertasbih. Macam mana kalau kita sendiri yang menyebut, ya? Kalau kata tak sampai juga, entahlah, faham, ya? Ni yang jenis orang-orang yang tidak suka beramal, tuan-tuan, tidak suka beramal, tidak suka berzikir, faham, ya? Tunggu nanti besok kita mati pun tahu sampai tak sampai. Senang, ya? Ada dalam hadis, bukan dalam, tak silap, dalam hadis Imam Bukhari, yang apabila jenazah-jenazah ni, si mati ni, ya, orang yang dah mati ni, dia menunggu habuan-habuan dan hadiah-hadiah kepada yang hidup. Dia tunggu habuan, sedekah Fatihah, membaca kitab Al-Quran, ya, apa yang amalan-amalan yang dia buat, dia tunggu, dia sedang menunggu amalan-amalan. Salah satunya waladun solehun, anak yang soleh. Itu pentingnya anak yang soleh. Baiklah, malam ni malam Jumaat. Ingat lagi Datuk pesan aku, malam Jumaat jangan lupa selawat paling kurang 15,000. Tuan-tuan, boleh 15,000? Ini tak ada 15 batang rokok boleh, ya. 15,000 selawat, tuan-tuan. Banyak selawat, ya. InsyaAllah malam ni kita sebutkan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Dan kita selawat sikit mengambil keberkatan di dalam majlis ilmu. Ilahi anta maksudina wa ridhaka matlubina. Ya Allah, 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 ya Allah. Sallallahu ala Muhammad
محمد صلى الله على 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 محمد يا غفار 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 يا رزاق 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 يا رزاق. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita meneruskan bacaan kitab pada malam ni iaitu muka surat yang pertama lagi, ya. Baris yang ketiga, yang kedua daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya. Kena belajar, ya. Kena belajar. Macam tadi kena semayang jenazah ke atas yang sudah meninggal dunia, semayang gaib ni kena ngaji, ya. Kena belajar juga, ya. Kalau tak mengaji macam mana? Kena belajar. Si mati sudah dimandikan, sudah dikapankan, dan dia sudah mati, sudah meninggal dunia. Ibu orang tu belum mati tak boleh. Ya, belum dikapankan tak boleh. Ya, belum dikebumikan tak boleh. Ya, kalau pula contoh dia berada di dalam Korea, kita nak sembahyang gaib ke atasnya, dia kata ulama selagi belum dikebumikan dia kena dua marhalah. Tu kena kaedah, buka dalam kitab Furu'il Masail, ya. Satu kitab cukup lah, tak payah banyak kitab. Faham, ya. Satu kitab pun tak khatam, yang mana? Tak, ya. Ni tak ada kitab sains khatam. Kitab matematik khatam, ya. Itu pun kiram tak betul. Dah khatam, kiram tak betul. Tuan. Ya. Kena khatam kitab ni. Kitab bab solat, kitab bab zakat, kena ngaji, ya. Ngaji sampai mati, tuan, ya. Kita tengah belajar ni, hari ni mati pula. Apa kata ulama? Mati husnul khatimah. Mati dalam beriman, tuan. Ya, itu yang Datuk buat majlis ilmu, buat majlis ilmu tak apa, untuk mati dalam beriman, tuan. Ya. Yang masuk syurga ni orang beriman je, tuan. Orang kafir tak masuk syurga, tak masuk. Tak masuk. Sekarang ni, tuan, contoh, ya. Kalau Fir'aun ada sekarang ni, kalau Nabi Musa ada, nak ikut apa? Banyak orang cakap nak ikut Nabi Musa, bohong, tuan. Fir'aun ni hebat, Fir'aun ni dia banyak kerajaan. Siapa tak ikut dia bunuh, siapa tak ikut dia bunuh. Ni Fir'aun. Jahat ni Fir'aun, ya. Mesir ni pun terkenal, bukan terkenal sebab Nabi Musa AS, terkenalnya Fir'aun. Mesir ni, ya. Nabi Musa cakap pun tak berapa elok sebab masa dia baby dia makan api, bara api. Nampak, ya. Ni Nabi Musa. Belum muncul Dajjal lagi, tuan-tuan. Ni orang pun tanya aku, Ustaz, baru ni orang viral kan, kata jin dah bagi tahu Dajjal dah muncul. Siapa percaya bodoh, Jin ni sebaik-baik jin tu, manusia jahat-jahat dah sebaik jin dah baik tu. Ulama tak bagi berkawan dengan jin. Sama juga almarhum Datuk Haruddin bagi tahu dah hari tu, kamu jangan berkawan dengan jin, kamu jangan berkawan dengan jin, jin tu jahat. Nampak, jangan mencari juga jin, ya. Dajjal memang dah ada tapi belum muncul lagi, tuan, ya. Dia belum muncul lagi. Dajjal ni dah ada dah pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Dia digelar minal munzarin, itu makhluk Allah yang panjang umur. Itu digelar minal munzarin, makhluk Allah yang panjang umur. Ni Dajjal. Dia tidak boleh bertemu dengan Nabi Isa, tak boleh. Dia bertemu, kata ulama, seperti benda yang beku ni cair, macam itulah. Maksudnya dia tak boleh berjumpa dengan Nabi Isa Dajjal. Dia takut sangat dengan Nabi Isa. Tentang mukjizat Nabi Isa, tuan-tuan. Kalau orang kafir pula, dia tak boleh menghidu nafas Nabi Isa. Menghidu nafas Nabi Isa mati. Ini kelebihan mukjizat Nabi Isa. Kita punya nafas, orang hidu mati, tuan-tuan. Ya, tengok sebelah, ya, semayang jemaah
Amin. Orang sebelah maki busuk orang apa? Makan apa orang? Tu nak sebelum sembahyang kena pakai kain sugi. Kena gosok gigi di antara kayu yang dibenci oleh syaitan, kayu yang dibenci oleh jin. Gosok kayu sugi, gosok kayu sugi kat mulut. Ya. Tadi kita makan entah apa-apa kita makan. Iaitu segi zahir, segi batinnya dia membuang, iaitu tentang dalaman-dalaman, itu benda-benda yang merosakkan dalaman-dalaman, termasuklah makhluk-makhluk halus. Tuan-tuan ya, pakai kayu sugi. Apa beramal kayu sugi? Mati boleh sebut sebelum sebut Allah. Amal kayu sugi. Kalau beramal kayu sugi, percakapan hikmah cakap dengan bini, bini dengar. Tak jadi amal. Amal malam ni, amal 2-3 hari. Nanti balik cakap dengan bini, yang abang nak kahwin lagi boleh tak? Bagi dia. Tuan-tuan amal lah ya. Kelebihan beramal kayu sugi ya. Tuan-tuan. Cakap dia masin, cakap dengan anak-anak dengar, cakap bini dengar. Dan siapa beramal kayu sugi mencerdikkan akal cerdik. Ini kelebihan beramal kayu sugi, tuan-tuan. Dan lambat sakit tulang belakang. Orang beramal kayu sugi, cerah mata dia cerah, mata suka tengok kitab Al-Quran. Dan beramal dengan kayu sugi ni Allahu Rabbi, pahala berlipat kali ganda. Dan beramal dengan kayu sugi ya. Ingat tu orang perempuan wajib belajar ya. Wajib belajar. Dan mengetahui akan hukumnya, dia kena tahu bab hukum. Kalau bab haid kena ngaji bab haid. Ngaji ya. Kalau bab solat kena ngaji bab solat. Takbiratul ihram tu, niat dia qasar taharat ta'yin kerana urfiyah atau mudhiyah semua. Rukun Fatihahnya ya, tentang rukun rukuknya, i'tidalnya, qiyamnya, tahiyat semua kena mengaji. Kena belajar sampai mati. Tapi orang yang dalam keadaan menuntut ilmu dia panggil jahil basit. Bila dia salah dalam menuntut ilmu, dalam keampunan. Ni orang menuntut ilmu. Macam kita lah, jahil basit. Jahil murakab ni dia bodoh belagak macam orang pandai. Ni jahil murakab ya. Orang suruh belajar tak nak belajar. Tak apalah, hantar belajar. Ana belajar tunggu pencen. Nanti pencen nak belajar kalau sempat pencen. Ya. Nanti pencen ni nantilah hantar pergi dulu. Ana sibuk ya. Syaitan jahat syaitan ni. Dia bisik, kerja dia bisik. Ya, suami isteri jadi bergaduh cerai berat. Kerja syaitan, dia bisik. Ya, ni kerja syaitan. Nama pun syaitan. Tuan-tuan, ada orang nama syaitan ada? Ada pernah kita jumpa orang tu lahir anak, aku nak tahu nama anak aku lah Muhammad Syaitan, ada? Tak ada orang tak tahu nama syaitan. Tuan-tuan, orang yang itu cerita kali syaitan ya. Tuan-tuan ya, orang Yahudi, orang Nasara pun tak tahu nama syaitan. Tuan-tuan ya, nampak ni ya, syaitan. Siapa nak jumpa iblis, nak jumpa syaitan, dia ada tempat dia, ada alamat dia. Mana tempat dia? Ya, neraka jahanam. Tu tempat dia. Tuan-tuan ya. Dia syaitan ni, dia iblis ni, dia adalah penduduk dunia. Dia sebenarnya dia semasa Allah jadikan dia tinggal dalam syurga, tapi pada ketika itu dia belum penduduk tetap lagi. Bila dia melanggar perintah Allah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis, maka dia dibuang dan dia dikeluarkan daripada syurga Allah, dia menjadi penduduk dunia. Itulah iblis, syaitan. Sebab tu kita ni bukan penduduk dunia, kita ni penduduk syurga. Kita akan balik ke tempat kita, tempat asal kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan balik ya. Kalau nak balik dalam syurga tapi setengah orang dia tak mau balik dalam syurga, dia nak balik ke neraka, tuan-tuan ya. Itu yang apa kata guru aku, engkau kata Islam tu baik, engkau kata Islam tu bagus, kenapa kau ikut kafir, kata dia. Guru aku kuat tauhid, tuan-tuan ya. Nama kau Islam, dalam IC pun nama Islam, langsung surah beranak Islam. Kau dilahirkan, mak bapak kau masukkan kalam-kalam agama, diazankan, diiqamatkan, dibelahkan mulut kau dengan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, buah kurma ya, madu lebah, air zam-zam, dibelah mulut kau. Tapi kamu dah besar, kenapa lawan mak bapak kau? Marah tok guru dulu, tuan-tuan ya. Dia bagi ke dengan Islam, nanti mati pun dia bagi dengan Islam. Mayang jenazah. Tadi kita semayang, Datuk kata apa? Orang perempuan elok semayang tak ada rukuk, jangan sujud pula, Datuk kata. Betul Datuk ingat kan dia ya. Kenapa semayang jenazah tak ada rukuk, tak ada sujud? Kenapa Murtaza? Pasal apa? Engkau duduk depan dia, aku tanya. Tadi semayang maghrib ada sujud, ada rukuk ya, ada tahiyat. Kenapa semayang jenazah dia tak ada rukuk, dia tak ada i'tidal, dia tak ada sujud? Kenapa tak ada? Dia semayang berdiri 4 takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semayang jenazah ni bukan kita menyembah Allah, kita minta kepada Allah agar si mati ni diampunkan dosa. Ni semayang jenazah, tuan-tuan ya. Itu kena mengaji bab solat.
sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hebatnya Rasulullah. Ya. Tadi ada orang tanya aku dalam masa, Ustaz, apa hukum kalau kita sembahyang, kita dengar orang azan sembahyang kat rumah? Kata hukumnya sah tapi berdosa. Ya, kenapa Ustaz? Kan fardu kifayah atas Korea. Memang betul lah fardu kifayah atas Korea. Paling kurang satu waktu 2 orang. Itu pun kalau ada orang lelaki di Korea itu. Kalau tidak ada orang lelaki maka dimaafkan. Paling kurang 2 orang. Ya. Kalau tanpa uzur syarak, kalau kamu tak datang, kamu dengar orang azan, kamu duduk kat rumah main telefon je. Duduk kat rumah sibuk repair motor je. Duduk kat rumah sibuk layan TV, tak datang, ya. Sembahyang sah tapi Allah tak terima. Entah dia. Nabi memberatkan sembahyang berjamaah, ajama'atul rahmah. Entah menjemaah ni mendatang keberkatan, mendatang kerahmatan, mendatang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sembahyang, ulama suruh, Nabi suruh, amin tu sama dengan imam. Nampak? Kenapa? Sebab di antara ramai-ramai ni ada orang soleh. Ada di antara ramai-ramai ni mulutnya suka berzikir, suka berselawat. Tuan-tuan. Tapi tu untung sebenarnya jemaah, tuan-tuan. Ya. Ada ramai-ramai ni ada wali Allah, kita tahu. Mana tahu balik-balik siang dah ada wali Allah, kita tak tahu. Ya. Kita ni wali bini, kita wali bini, ya. Wali tu kekasih. Kalau dia dengan bini penakut, wali bini, ya. Ya, kalau suka dengan muzik, suka dengan hiburan, tu wali band. Wali band. Ya, kalau bab muzik hiburan ni ada dalam hadis. Tadi aku buka kat rumah, aku buka kitab Duratun Nasihin, ya. Dalam hadis ni sebut apa kata Rasulullah? Sahabat tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa bumi ni bergegar gempa bumi?" Kata Rasulullah, iaitu salah satunya banyaknya pelacuran, banyak pelacur. Banyak orang berzina, Yang kedua, banyak hiburan, banyak nyanyian, ya. Tahu yang tadi kita sebut kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nak tanda sebut datuk sama datuk dia dengar, ya Allah, ya Allah, ya. Kena kuat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Semangat ya. Ini jadi saksi di padang mahsyar ni, tuan-tuan, ya. Nanti kulit dia bercakap, jam dia bercakap. Ya Allah, jam ni dia beli, dia buat pergi solat, buat tengok waktu berhenti ceramah pukul berapa. Tadi Ustaz Ibrahim dah bagi tahu 8.45 Ustaz berhenti sebab Ustaznya pembayaran sampai 8.45 tadi. Ya, tengok lah. Kalau sibuk urusan dunia dia dah cakap lah. Tuan-tuan, ada perkiraan kat negeri akhirat. Tuan-tuan, ya, di padang mahsyar, yaumul akhirah. Itulah. Ya, tuan-tuan. Kita ni semua akan mati. Ya, mati ya, bila kita mati nanti itu yang roh naik. Satu roh yang bersih, yang putih, yang harum. Satu roh yang hitam, bau seperti bangkai. Ya. Itu malaikat ni tuan-tuan. Sebelum kita nak mati, sebelum malaikat maut datang, nak ambil nyawa, nak sentap roh kita, datanglah malaikat memberi salam kalau orang ni orang yang beriman. Dia datang seperti sinar matahari, cahaya dia. Tuan buka adalah hadis. Ya, buka adalah hadis. Aku nak baca panjang lah hadis tu, tuan-tuan. Apa itu orang nak meninggal dunia ni, ya. Tak tahu lah tuan-tuan, kita hatam kitab ni bila tak tahu lah. Ya. Dah. Baru 2 baris. Dah. Kita tengok siapa khatam dulu. Kita hatam, kita khatam. Khatam dulu kita meninggal, ya. Tuan-tuan jangan risau bila kita meninggal dunia nanti, ya, meninggal dunia kita aku sambung sikit bab tentang air ni yang tentang jenazah. Bila kita mati nanti, kita bertemu dengan kawan kita, dengan orang soleh dalam kubur di alam barzah. Dia tanya, Haji, bila kau mati? Baru kau mati? Kau sakit apa? Ya, baru ni nak cakap dengan bini, aku cadang nak kahwin lagi 2. Datang tombok aku dia kecil manis dah tinggi. Jalan terus, ya. Oh, itu ke kau mati kena tombok dengan bini, ya? Oh. Kawan kita tu Haji Ismail tu yang belajar sama-sama belajar nyandor-nyandor tepi dinding, ada lagi ke? Dia tanya. Itu pun lama dah meninggal. Iya ke? Dia tanya tu, kalau dia tak kenal dia tanya man anta tu. Tuan-tuan. Dia alam barzah dia tanya. Tuan-tuan, ya, dia tanya. Baiklah, tentang kalau roh yang beriman ni, orang yang beriman, orang yang soleh dia nak meninggal dunia, seperti air, dia keluar air daripada botol, senang dia keluar air. Macam tu rohnya senang nak keluar.
Kalau orang yang melanggar perintah Allah, orang yang mati tidak beriman, yang banyak dosa tak sempat bertaubat kepada Allah, kata ulama, dia dalam botol tu dia nak keluar tak boleh keluar, nak keluar tak keluar, macam tu lah. Entah tu kaedah Itu minta lah mati dalam beriman. Tadi lepas maghrib jangan lupa baca penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali ni kunci syurga. Kalau baca 3 kali, mati sebelum subuh, mati khusnul khatimah. Baca lepas subuh, mati sebelum maghrib, mati khusnul khatimah. Allahu Rabbi, mati khusnul khatimah. Tuan-tuan yang sambut kita bidadari ya. Tuan-tuan nak bidadari nak? Semua nak. Tapi kalau gaya kita punya amalan macam ni, bukan bidadari menggali pun tak dapat, tuan-tuan. Ya. InsyaAllah umat Rasulullah SAW ni semua masuk dalam syurga Allah. Tapi jangan kapir. Kalau belajar dalam kitab Tauhid, apa kata Rasulullah, apa kata ulama' mutabak, pagi-pagi dia Islam, nanti tengah hari kapir. Nanti zuhur Islam, nanti lepas zuhur kapir. Nanti lepas zuhur kapir, nanti semayang asar, Islam balik. Dah ya. Hati-hatilah. So perbanyaklah, perbaharui kalimah syahadah, perbanyaklah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir. Ya. Ingat tu orang perempuan belajar. Orang perempuannya, orang lelaki pun kena belajar. Ya. Kena belajar, tuan-tuan. Ya. Dan mengetahui akan hukumnya supaya terpelihara segala amalannya. Terpelihara. Amalan kena pelihara. Ya. Apa itu yang kalau buat syirik ni dah ada 3. Satu, syirik jali yang nyata. Syirik khafi ni dia tak nyata. Syirik af'al khafi ni dia lagi dalam. Selalu berlaku di dalam solat. Ni. Allahu Akbar. Dalam solat, berlaku dalam solat. Aku hebat ni, maghrib-maghrib ni aku paling hebat. Dalam ramai-ramai ni 3 soft semayang ni, aku seorang paling khusyuk. Yang lain tak khusyuk. Datuk lagi tak khusyuk lah. Ya, dia kata kat orang, dia rasa dia seorang ni hebat. Aku semayang maghrib ni aku hebat. Dia semayang ni bukan daripada Allah, daripada dia. Ni syirik afal khafi yang paling halus. Tuan-tuan ya, hati-hati lah. Ya, itu kena perbanyak zikir-zikir thayyibah, perbanyak zikir-zikir tauhid, zikir nafsu, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah ya baqa rabbuna wa yafna kulli ahad tu. Ya, dan zikir nafsu, la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kena banyak baca ni untuk menghancurkan nafsu-nafsu yang jahat. Dia jatuh, dia luntur, tuan-tuan. Perbanyakkan zikir. Tu kami kalau setahun sekali buat macam zikir ya. Kalau yang latif tu dia dengar tif. Allah dalamnya. Cuba kita zikir yang tif. Kena tangkap. Yang mula kena tangkap aku lah. Kita kalau kita bukan ahli zikir, jangan kita nak sembang pasal zikir. Macam kita tak mahir bab sahabat, jangan sembang pasal bab sahabat. Nah, sembang bab sahabat, bincang dengan Datuk mahir bab sahabat. Tuan-tuan ya. Kita mahir bab apa? Bab PUBG mahir ya. Bab WhatsApp mahir, bab kereta mahir ya, tuan-tuan ya. Bab ubat kuat lagi mahir, tuan-tuan ya. Tadi ada seorang hamba Allah bagi tahu ke ustaz banyak anak, apa amalan ustaz? Tu rahsia. Doa lah minta dengan Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan aku zuriat yang soleh, minta. Saya ingat ustaz makan bawang putih campur dengan madu je. Tapi bawang putih ni yang bagus, tuan-tuan. Siapa nak zuriat dan siapa nak ingin beri kekuatan kepada orang lelaki, makan bawang putih dengan madu. Okay? Bawang putih tu balik sekarang balik sempat lagi. Aku berhenti 8.45. Pergi semayang, makan bawang roti canai sekejap, pergi kedai runcit, beli bawang putih, beli 5 biji juga, jangan beli banyak, jangan beli sekilo. Ya. Bang, beli bawang putih 5 biji. Buat apa sikit sangat? Adalah, jangan tanya ni hal aku. Ya, balik rumah, bakarkan bawang putih 5 biji, bakarkan. Dah bakar 5 biji, rendam dalam dekat madu, masuk madu 3 sudu, rendam dengan madu 3 jam. Sebelum nak bergaduh dengan bini malam. 3 jam. Dah 3 jam, makan tu dia punya bawang putih dengan madu makan. Tengok Power Rangers datang, tuan-tuan ya. Ada dalam ulama semua ada bagi tahu. Tuan-tuan, semua orang dulu mana ada makan ubat-ubat yang bukan-bukan. Tuan-tuan, semua ada. Tak cari tuan-tuan buat mana ni ya. Tengok. Baik pada semayang terkursi yut. Tapi hebat tuan-tuan. Kalau dalam kalau benda ni
benda ni memang nampak dia lucoh, bukan lucoh. Benda ni belajar oleh kaum fikih. Apa makna fikih? Fikih ni makna kefahaman. Sebab itu bila suami tidak boleh memuaskan isterinya semasa dia bersama berjemaah. Kena belajar bahasa Arab sikit, bukan jamak lain, faham eh? Nanti ajak orang rumah ni jom jamak jimak, faham eh? Bila tidak boleh memuaskan isteri, tak puas, isteri dia minta cerai, boleh minta cerai. Hati-hatilah bang Sadu, hati-hatilah janggut panjang, isteri dia minta cerai, tuan ya. Orang perempuan di jenis tak cakap, dia diam orang perempuan, dia cakap, tuan ya. Dia suka cakap dengan kawan-kawan dia, ya, kawan dia. Dia suami isteri dia kena berbincang, yang macam mana? Okey ke malam ni yang? Behang, power abang makan bawang putih ni. Tak bagus lah abang ni apa leceh lah. Abang ni badan je besar ketul-ketul tapi apa teruk abang. Kena atasi ya. Kena atasi ya tuan-tuan. Belajar hukum fikih lah ya. Lepas tu kena belajar tentang nafkah zahir dan batin, kena ngaji ya. Zahir bagi bagus, batin tak bagus, tak selesai lah. Batin bagus, zahir tak selesai pula. Tak selesai juga buat tentang suami isteri. Ya, lepas tu suami ni kena siapkan tempat tinggal untuk isteri, kena siapkan tempat tinggal. Kalau dia duduk dengan rumah mak mentua, boleh, tapi isteri ni redha. Kalau dia redha, maka selesai. Kalau dia tak redha, maka hukumnya berdosa suami. Entah ya, berdosa. Supaya terpelihara segala amalannya yang kebajikan ya, yang kebajikan semayangnya ya, sedekahnya, baca Qurannya, zikirnya ya, semua. Macam kita pula orang lelaki, walaupun kita kuat zikir, kuat semayang, kuat ibadat, kalau dengan mak kita derhaka, habis tertolak tertolak. Orang perempuan lain pula, dia dengan suaminya, kalau dengan suaminya dia derhaka, melawan suami, suka marah suami, tengking suami, menyusahkan suami, segala amalannya tergantung Allah tak terima. Tapi tu orang isteri ni kena minta maaf dengan suami setiap hari tu. Ya, setiap malam sebelum tidur tu minta maaf dengan suami. Sebelum tidur tu kan nak buka gigi palsu letak jauhan kan. Sebelum letak jauhan, tapi sebelum dia minta maaf tu jangan buka gigi dulu, minta maaf dulu. Dah minta maaf, dah suami dah maafkan, barulah buka gigi palsu, letak jauhan, tidur Yang peliknya masa baru nikah tak dibuka gigi palsu letak jauhan. Dah beranak, dah bercucu, buka gigi palsu letak jauhan dah lah cernih ya. Bila masuk gigi palsu dalam tu, dia jadi besar tuan-tuan. Suami tengok gigi tu, faham ya? Kadang-kadang gigi palsu pun kadang salah akidah ya. Gigi kena buka, nanti kan tak buka orang tertelan mati kan. Salah akidah tuan-tuan ya. Dia jangan lari sikit lari salah akidah tuan-tuan ya. Dan lagi beroleh manfaat. Manfaat. Kalau kita tentang bermanfaat ni ya, Allahu Rabbi. Betul kita ni kalau kita ada ilmu yang bermanfaat ya, kita mati dah tinggal dalam kubur, saham-saham pencen mengalir sampai dunia kiamat. Mengalir saham pencen mengalir tuan ya. Carilah yang benda yang bermanfaat. Cari benda yang bermanfaat tuan. Banyak benda manfaat ni banyak ya. Benda-benda yang baik akan dia pada hari akhirat. Hari akhirat kita akan berhimpun nanti kan negeri akhirat. Himpun tuan-tuan nak jumpa Datuk, tak jumpa Datuk, nak jumpa aku, tak jumpa. Masa negeri akhirat masing-masing nafsi-nafsi, engkau aku. Kita nak diadili. Allah nak panggil ya abdi, wahai hamba-ku nak panggil ya, Allah nak panggil. Dia ditanya kita daripada umur 15 tahun, tanya daripada engkau umur 15 tahun, macam mana semayang kau, macam mana umur kau, macam mana masa kau, macam mana harta kau habiskan, tanya. Allah tanya satu persatu dekat negeri akhirat, tanya tuan ya. Ni daripada umur 15 tahun, masa kau macam mana, habis kau masa macam mana? Habis masa aku, kalau hari Sabtu Ahad aku mancing ya. Lepas tu pergi kerja pukul 6 pagi, balik 5 pagi, aku penat. Lepas tu tengok TV kejap, isi rokok ya. Lepas tu tidur, besok pagi bangun balik. Aku hidup aku macam tu ya. Ingat kalau kena hidup macam tu susah kalau negeri akhirat. Amalan-amalan tak ada. Kena banyak amalan, kena banyak kumpul amal soleh. Yang boleh selamatkan kita dalam kubur ni amalan. Ya, amalan. Tapi kena tahu jangan riak habis ya.
tuan-tuan, ya. Betul kalau kita teriak, ya, teriak atas lintah benda yang tak elok. Aku hebat ni, aku ni kuat baca Quran, aku kuat sembahyang tahajud, ya. Cepat-cepat tarik istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa asyhadu taubata wal maghfirah. Minta ampun dengan Allah. Ya. Apa itu taubat? Taubat tu bukan menyebut istighfar. Taubat itu penyesalan. Itulah taubat. Taubat, tuan-tuan. Dia menyesal akan dosanya. Ya, dia menyesal akan dosa-dosanya yang lalu. Itulah. Ya Allah, aku ni jahat. Aku belajar baru sekarang dapat belajar. Ampunkanlah dosaku wahai Allah. Minta ampun dengan Allah. Allah ni suka hamba-Nya yang berhajat kepadanya. Tuan-tuan, suka sangat Allah, tuan-tuan, ya. Nama pula kalau doa tu menangis. Allahu Rabbi, ya. Menangis. Tak ada, ya, tengok Hindustan menangis. Ya, malam Jumaat, ya, makan ubat, bini wuduk menangis, ya. Bini seorang tu, tu yang Nabi suruh kita nikah 4. Faham, ya? Pergi bini rumah yang pertama, ya, ada masalah, dia marah kita, pergi orang bini nombor 2, ya. Betul, untungnya bini lebih, faham, ya. Pahala pun lebih, ya. Nanti kat negara akhirat pun orang macam ni pun, bini banyak pun lebih macam mana, lebih lama ke di padang mahsyar. Kena tanya, bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, dia lambat, faham. Kalau rasa nak lambat masuk syurga, kahwin dah lebih lambat, ya. Ya, main, tuan-tuan. Nikah bukan main nikah, ya. Ada perkiraan dekat negara akhirat, ya. Isteri tak solat, isteri tak puasa Ramadan, ya. Isteri buka aurat, isteri tak buta ilmu, suami kena tanya dekat negara akhirat. Akan ditanya, tuan-tuan, ya. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa' tu. Lelaki itulah ketua bagi perempuan. Ya. Tuan-tuan jangan risau, ya. Sebelum 8.45 aku berhenti. Tapi sebelum aku nak berhenti, aku nak cerita seorang pengamal kambing berdialog, berdebat dengan seorang padri. Siapa bangun turun dulu tak dengar cerita ni, ya. Nak dengar leh sekarang. Baik. Padri itu sampai masuk Islam, fikir, ya. Berdialog dengan seorang pengamal kambing. Tuan-tuan, betul, orang jaga kambing ni nampak aje dia macam lekeh tapi hebat, ya. Tengoklah Nabi Allah Musa, jaga kambing tapi dia manusia yang cukup hebat, yang dekat dengan Allah, faham, ya. Kerana beberapa seksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang derhakanya terhadap suaminya. Ingat orang perempuan, ya. Betul, dia belajar ni dia kena balik muhasabah. Ya Allah, aku ni banyak salah dengan suami aku ni, ya. Kadang suami aku panggil aku pun tak tahu, ya. Kadang suami aku balik aku main handphone je. Kadang suami aku balik aku tengok drama, aku pun takut tak layan je. Kesian je, ya. Kena banyak muhasabah. Suami balik, bini kena sambut depan pintu, sambut, dengar ni kawan-kawan, ya. Bukan main handphone, ya. Suami balik tu dia tahu pukul berapa nak balik, dia kena siap, tinggal handphone semua, tinggal, kena siap, tunggu depan pintu. Seboleh-bolehnya pakai seksi depan pintu. Suami balik angkat kain sampai ke pangkal peha, tengok situ kat mati, tuan-tuan, ya. Kita buat, tuan-tuan. Buat dalam rumah ni kalau ada bidadari, Allahu Rabbi, itu yang masa kita baru nikah, kita tak keluar rumah, kita duduk dalam rumah, pergi mana-mana dengan bini kita. Orang tua-tua kita macam belangkeh, tuan-tuan, berkepit je, tuan-tuan, ya. Maksud Allahu Rabbi masa baru nikah, tuan-tuan, betul tak? Wangi, orang Terengganu kata, orang Kelantan kata wangi sokmo. Ya. Kadang dia mandi, kita tunggu 2 pintu. Sekarang tuala kongsi pun tak boleh. Malas kongsi tuala. Bapak kau pakai, aku tak nak bagi. Apa dia korek, ya. Nampak, dah berubah, tuan-tuan, ya. Itu sunnah, banyak kita tinggal sunnah. Makan tak mau sama, mandi tak nak sama, ya. Tidur tak nak sama, ya. Jarang peluk bini, kena selalu peluk, tuan-tuan, ya. Nak keluar rumah peluk bini, peluk, cium dahi dia. Batal wuduk, nanti ambil lah wuduk lagi. Tak ada, kerana ada wuduk, bini pegang, kita marah bini. Apa pegang ni? Abang ada wuduk lah. Bodoh betul orang ni. Marah bini, kata bini bodoh.
abang dah duduk ni kau tak tahu apa. Kau kamti dia ni. Marah bini. Kalau bini pegang, ambil dah duduk lagi. Allah Akbar. Bini peluk, bini pegang, biar. Ya. Tu suami nak pergi semayang, nak biar kerja, bini kena hantar, kena peluk, kena cium. Tapi kalau peluk, jangan lama. Kalau lama tak pergi semayang. Peluk ni Allahu Rabbi. Ya, kena buat. Tu tak tengoklah orang bergaduh macam mana? Kalau bila dia peluk, tak marah. Ni kelebihan peluk. Ya. Tapi peluk bini sendiri, jangan peluk bini orang. Banyak orang peluk bini orang tu, berlakon tu. Ustaz, kami berlakon betul tak haram. Dia rasa zat dia. Kita pegang perempuan walaupun berlapik. Kalau berlapik, kalau bukan mahram, wudu tak batal. Betul tak? Betul tak? Dah kejap batal, kita tak batal. Ya? Tak batal sebab berlapik. Tapi walaupun tak berlapik, rasa zat tak? Rasa. Tak boleh Kalau boleh nanti pergi kedai bawah tu, ada orang perempuan pegang punggung, pegang. Tengok tak ada baling yang pegang kursi yang. Tak boleh ni belum bini orang dalam lakonan nak pegang-pegang, nak peluk-peluk, tak boleh bini orang. Kadang suami orang peluk-peluk. Kadang orang tanya apa hasil. Bila dia dapat hasil daripada yang haram, duit tu haram. Tak boleh buat pergi haji, pergi umrah, tak boleh. Haram duit tu. Tahulah kaedah. Nak berlakon boleh, jangan pegang bini orang, jangan peluk bini orang. Ada jarak, jaga SOP. Jaga ni tak ada sembahyang ni SOP, bila berlakon tak ada SOP. Inilah manusia yang tidak bertuhankan Allah. Bila ustaz cakap, ustaz kena marah. Ustaz apa tahu. Lepas setengah tuan, lagi 15 minit. Jangan risau. Kejap ni belajar kejap ya. Kejap. Malam ni tuan-tuan ada buat majlis kan. Majlis malam sunat. Apa malam sunat? Malam sunat ni tumpu ibadat. Bukan malam sunat tu dengan isteri berjimak Oh, ingat malam Jumaat, malam sunat, malam Jumaat, malam sunat. Dia ingat Jumaat je, malam sunat. Jumaat je, malam sunat. Berjumaat je, nak bersama isteri. Salah malam Jumaat ni tumpuk ibadah kepada Allah. Malam hari Jumaat ni doa mustajab. Hari Jumaat, arash, buka arash ni. Minta dengan Allah. Minta apa? Ya Allah, matikan aku dalam beriman. Minta. Itu yang utamanya. Minta redha Allah. Minta. Kita buat kerja ni, buat kerja agama, tuan-tuan, carilah redha Allah, jangan cari redha manusia. Manusia ni mati. Ulama jaga apa? Guru aku pun dah pesan aku dah. Bini yang kau sayang, yang kau tidur dengan bini kau 40 tahun tidur dengan kau, nanti kau mati, dia tak ikut kau dalam kubur. Ni guru aku beritahu. Dia tak ikut kau dalam kubur, dia duduk kat dunia ni. Dia tak ikut kau seorang dalam kubur. Kita kena cari redha Allah, kau kena dekat dengan Allah, sebut Allah banyak-banyak. Yang boleh tolong kau Allah aja. Ni guru aku pesan, tuan-tuan. Carilah redha Allah. Kun fayakun. Allah kata jadilah, tuan-tuan. Dan beberapa seksa dan azab Allah Ta'ala atas segala perempuan yang derhakanya kepada suami di dalam dunia ini pada esok hari. Sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Menyesal. Dekat negeri akhirat dia menyesal. Bang, tolonglah yang. Kalau dia panggil baby tolonglah yang. Baby tolonglah yang. Dia penduduk syurga. Dia kalau cakap dengan penduduk neraka, dia kalau cakap dengan penduduk yang maksudnya orang yang derhaka dengan Allah, dia cakap apa? Padan nama kau. Masa kat dunia, abang nak kahwin seorang lagi, kau marah, kau tak bagi, kau tak ikut hukum Allah, kau lawan hukum Allah. Abang nak kahwin, kau tak bagi, padan nama kau. Cakap padannya. Padan, Kalau isteri pula masuk dalam syurga, isteri pula dia orang baik, kata suami, ayang tolonglah baby, padan muka baby.
Masa kat dunia sibuk cari duit, mancing konvoy, duit konvoy cari duit. Itu tahu. Lepak ke dia mama, pergi masjid tak mau, belajar tak mau, main bawah tak mau. Sibuk padan muka baby. Entah. Dia tak ada cakap, nantilah boy baby, nantilah ayang kau nak kau tim dengan malaikat tu. Tak ada kau timnya, tuan ya. Malaikat dia tak makan rasuah, tuan. Malaikat tak makan rasuah ya. Dia sami'na wa ata'na. Ni malaikat Allah. Dia tidak melanggarkan perintah Allah. Ni malaikat Allah, tuan. Ya. Ni macam malaikat dia tulis. Belajar. Itu dia. Tidur. Belajar, tidur. Ya, tulis. Ada semua. Itu dalam hadis. Satu buku catatan, lambarannya sejauh mata memandang. Catatan. Itu tukar satu muharam. Tuan. Okey ya. Kita ni buku catatan. Sikit lagi, betul berhenti nak cerita pasal padri berdialog dengan pengembala kambing, itu wali Allah. Ya. Betul berhenti, tuan. Tak tahu lagi kita minggu depan dapat jumpa tak tidak ya. Tahu jumpa tidak? Mati lah. Contoh aku datang minggu depan ni, aku tanya, mana Haji tu duduk-duduk tak ada tepi tu? Mana? Tak ada lah Ustaz. Macam mana? Tak ada. Aku tak cakap lagi duduk tepi kiri kanan, aku tak cakap lah. Tak kira tepi mana. Jangan takut lah mati ni. Takut lah. Baru orang tadi aku mimpi yang guru aku naik satu puncak gunung dengan guru aku gunung duduk dengan guru aku puncak gunung, tempat yang baik betul. Anak adik-beradik aku pun dia contoh kalau dia lemah tentang beramal lambat bangun sembahyang subuh. Bapa aku tuan-tuan datang dalam mimpi. Bapa aku ni garang, bukan masa dia hidup, dia dah meninggal dunia pun dia garang datang ni. Adik aku baru ni, dia lambat bangun sembahyang subuh, bangun pukul 6.30. Bapa aku datang banteng semampu. Bodoh jadi lembu ni. Dia bangun, dia ingat bapa aku betul ada. Sampai dalam bapa aku dah meninggal pun dia datang, dia ingatkan anak lagi. Ya. Dia marah betul kalau orang tak lambat sembahyang, marah betul dia, tuan-tuan. Ya. Dulu pernah sekali aku tak naik sembahyang jemaah sebab aku ada hal sikit lah. Dia elan dekat masjid tu, "Nahan aku naik sembahyang jemaah, naik." Ni sebab dulu kat rumah ni ada mikrofon, semua ada sound. Ya. Habis sembahyang dia panggil lagi, "Nahan naik, kau degi ke? Kang tu seorang kan?" Aku tak naik juga. Sebab aku tak naik, aku tak rahat. Ya. Itu dia hantar wakil. Seorang wakil turun rumah. "Ustaz, Abuya," bapak aku panggil Abuya. Abuya panggil naik semua. Kalau Ustaz, kalau walaupun kami dah habis sembahyang tengah wirid, Abuya suruh naik juga. Tolong bagi tahu dengan Abuya tak larat ni. Tak ada, Abuya suruh naik, tak ada alasan larat tak larat. Aku tak naik juga. Habis sembahyang turun 6 sop, masjid 6 sop turun. Aku dengar tiba-tiba Allahu Akbar, baling batu kat rumah aku, pecah tu main. Nampak ni marah dah ya. Masa dulu aku ada meniaga kedai runcit dekat madrasah, aku buat kedai runcit. Dia istiha, "Pada hari ini kamu semua jangan beli barang kedai runcit rumah anak aku sebab dia tak naik sembahyang zuhur berjemaah." Nampak entah dia marah betul aku tak sembahyang jemaah ya. Dia garang, buat agama garang. Sebab dia garang lah aku boleh ceramah, tuan. Kalau tidak, tak tahu aku jadi apa. Saya jadi beruang, tuan ya. Dia garang, tuan. Kalau tiap minggu dia tanya, macam ni hari Jumaat, besok siang jumpa. Lepas Jumaat dia panggil. Dia tanya, dalam seminggu sembahyang tahajud ke? Dalam seminggu berapa hari yang kau tak sembahyang? Tanya. Dalam seminggu selawat kau berapa ribu kau baca? Dalam seminggu kau baca Quran hatta berapa kali? Zikir kau macam? Dia tanya. Semua dia tanya. Menantu ke anak, cucu dia tanya. Dia tak minggu dia jumpa, dia panggil. Tu bila bapak aku dah tak ada, mak aku dah tak ada, memang aku ni kalau tak ada pergi ceramah mana-mana, Penang ke mana, Pulau Pinang ke Terengganu, aku pergi kubur dia, tuan-tuan ya. Atau rutin aku setiap hari Jumaat, tuan-tuan ya. Sebab setiap hari Jumaat masa dia hidup aku jumpa dia, tuan-tuan. Wallahualam, cukup sampai sini sebab ada masa lagi 5 minit nak cerita tentang pengembala kambing ya dengan padri.
Nak marah aku, nak marah Ustaz Ibrahim, ya. Ini berlaku di negeri Aulia. Ni aku dapat cerita ni pada tok guru aku sendiri, ya. Tu baru ni aku masuk dalam page, aku bergambar dengan tok guru Ustaz Haji Siddiq Noor. Aku cakap dengan dalam page, aku tulis kat status, di antara guru aku yang masih ada, tok guru Haji Siddiq Noor. Ada orang komen, dia kata, Ustaz ngaji kat mana? Tak nampak pun dekat pondok tok guru Haji Siddiq Noor di Kiam di Beruas. Nanti aku nak kata dia mangkuk, dia marah, tuan, ya. Aku mengaji dengan tok guru Haji Siddiq Noor tahun 80. Dekat mana? Di Madrasah Al-Ansar di Batam Berjuntai. Masa almarhum tok guru Ustaz Zakaria Ansari, masa Ustaz Siddiq Noor dan tok guru Haji Siddiq Noor sebelum dia buka perkampungan, buka pondok di Beruas, dia duduk di Madrasah Al-Ansar. Sekarang dah ada ribat, ya. Di situlah pertemuannya almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah, Ustaz almarhum Ustaz Zakaria Ansari, Ustaz Rahmat Ansari, Ustaz Nasoha Jeram, semua ada perhimpunan tok guru dulu. Ustaz Saha, Ustaz Muhammad Amin, tuan-tuan, ya. Tok guru dulu lah, ya. Tu dia tak tahu dia belajar tahun bila, tuan-tuan. Betul, bila kita tak tahu, kita diam je lah, ya. Jangan cari aib orang. Bila cari aib orang, nanti kita susah kena akhirat. Baik, cerita ni berlaku di negeri Aulia. Padri ni datang ke di negeri Baghdad. Ni berlaku di negeri Baghdad ni banyak sejarah. Lepas itu tuan-tuan tengok Saddam Hussein ni diserang oleh tentera-tentera kufar, ya. Saddam Hussein, tuan-tuan. Datanglah Padri di negeri Baghdad ni. Dia berdoa dengan pembesar di negeri Baghdad, Khalifah. Dia cakap dengan Khalifah, wahai Khalifah, aku nak berdebat dengan ulama-ulama engkau. Ulama dulu, tuan-tuan, kalau dia punya baju ni, lengan ini besar, bawah besar, ilmu dia banyak. Kalau macam ni, ilmu sikit. Tengok dalam ni, siapa ada baju dia besar? Besar, banyak ilmu tu, ya. Banyak amalan dia, banyak ilmu dia, hebat-hebat, tuan-tuan, ya. Kata Padri ni, aku nak berdebat dengan ulama engkau di negeri Baghdad. Kalau dia boleh jawab apa yang aku tanya, aku masuk Islam. Nampak, tuan-tuan. Tapi dengan syarat, dengan bahasa bisu. Tuan-tuan, kau senang. Kalau aku mengajar bisu, kenapa tak? Senang. Kalau itu faham je. Tuan-tuan. Sampai satu masa, satu hari, ulama semua berhimpun. Sebelum berhimpun, Khalifah ni beritahu dah, ingat ni ulama-ulama semua, kalau korang tak boleh jawab, aku pancung korang. Dah siap dah untuk sempat pemancung semua siap. Maka dia istihar lah di satu dataran. Kalau dekat sini, kita, negara kita ke di Kuala Lumpur, dataran Merdeka, ya, tempat perhimpunan Mamak Rempit pada Sabtu Malam Ahad. Semua ulama dah berhimpun dah. Pengembala kambing ni orang soleh. Dia jaga kambing, tetap baca Quran, jaga kambing, solawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga kambing, dia bertasbih, ya. Kambing dia tak makan milik hak tanah orang, rumput orang tak makan. Tapi tu kalau orang tasawuf, kalau binatang ternakan dia makan tanaman orang lain, ya, pokok orang lain, kalau orang tasawuf dia tak mau binatang tu dia buat akikah dan korban. Kalau orang tasawuf lah, fikih lain, ya. Kalau hukum fikih, contoh murtada beli kambing, dia makan tanaman abang Din, abang teh, ya. Berdosa kambing. Apa berdosa? Dia tak ada akal. Yang berdosa tuan kambing lah, ya. Tuan kambing yang berdosa. Segi akikah korban boleh tak? Boleh, ya. Yang berdosa tuan kambing tak berdosa, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, itu yang berlaku pada zaman Aulia. Pengembala kambing ni dia nampak semua orang berhimpun di bawah. Dia tengok apa dia himpunan ni. Dia pun turun daripada gunung, dia jumpa dengan ulama. Wahai ulama, ada apa ni himpun ni? Tuhan aku nampak tu, yang berdiri di atas mimbar tu. Siapa tu? Itu seorang pendeta. Dia nak berdebat dengan kami dengan bahasa isyarat. Kalau dia boleh kalau boleh jawab ni, dia masuk Islam. Kalau tak boleh jawab, kami semua kena hukum pancung dengan khalifah, dengan ketua negara. Nak macam mana? Dia kata pengembala kambing, wahai ulama, tak apalah, bagi izin aku jawab. Tapi aku nak semayang, aku nak ambil wuduk dulu, aku nak semayang sunat 2 rakaat, nak minta dengan Allah. Dia semayang sunat, minta dengan Allah. Dah minta dengan Allah, dia pun beritahu dengan pendeta ni, dengan padri ni, wahai pendeta, aku wakil dekat ulama-ulama nak jawab apa yang kau nak tanya. Gelak apa pendeta, gelak. Ulama yang hebat-hebat tak boleh jawab, orang semua tunduk, malu tak jawab. Kau nak jawab, kau jaga kambing ke? Kau jaga kambing, kau boleh jawab lah.
Dia diam. Mungkin pendeta ni pun berdiri di atas mimbar, pegang tongkat. Orang pegang di atas mimbar semua pegang tongkat. Entah, ya. Kalau aku tak boleh baca khutbah. Kalau aku baca khutbah, orang tidur, aku katok pong, kan. Ya, pelik masa hotel baca khutbah lah tidur, ya. Masa hotel baca khutbah lah makan pisang. Ya, nak makan pisang lepas sebelum hotel baca khutbah. Ya, dah habis Jumaat makan dah pisang. Dah, ya. Pakai pendeta ni, Padri Kapir ni, dia pun berdiri atas mimbar pegang tongkat. Kan. Dia tunjuk macam ni. Tuan-tuan nak faham, tak faham sudah. Ni bahasa isyarat. Ya. Tapi nak tanya aku lepas ceramah, aku tak jawab. Ya. Orang yang IQ dia bagus dia jawab. Dia yang akal cerdik, dia faham. Pendeta Kapir tunjuk macam ni. Ni. Pendeta Kapir tunjuk. Jatuh tu depan gua, ya. Pendeta Kapir tunjuk lagi. Pendeta Kapir tunjuk. Betul. Ulama sebenarnya kan, tunjuk satu, tunjuk dua, tunjuk lima, tunjuk enam. Betul. Diorang ada bincang. Pendeta ni ambil tongkat, pusing lagi, khantak lagi. Pendeta Kapir tunjuk. Pendeta Kapir turun pada mimbar mengucap kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Senang tuan. Orang pakai seluar pendek tunjuk. Dia tutup aurat. Nah. Maghrib orang azan, minum bawah tunjuk. Tinggi makanan, naik semayang. Allah. Berani. Kita tunjuk, kita kena tumbuk, tuan. Kita berkat wali Allah, Itu dia panggil lah pendeta Kapir ni. Khalifah tanya, kau tunjuk satu, apa dia? Ya, tu kata pendeta Kapir ni, dia kata aku tunjuk satu, aku nak masuk Islam, aku mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Maka kata kepada kambing, kena dua, kena wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua betul lah. Aku dah masuk Islam dan mengucap dua kalimah syahadah. Aku ikut, aku masuk dan aku ikuti rukun Islam yang 5 sahaja. Kata kepada kambing, kena dua, kena disertakan dengan rukun iman. Betul lah. Aku tanya, Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi. Kata kepada kambing, dia tunjuk penumbuk Allah dengan kudrahnya ni. Dengan kudrahnya. Ya, aku masuk Islam, betul lah dia jawab. Panggil mula kambing, panggil. Tadi pendeta Kapir tunjuk satu, kau tunjuk dua apa? Dia tunjuk satu, aku ingat dia nak kambing aku sekor. Aku ingat sekor mana boleh, kalau bagi betina kena ada jantan. Aku bagi tunjuk, aku bagi 2 ekor. Aku dah bagi 2 ekor, dia tunjuk 5, nak 5 ekor. Aku kata 5 ekor mungkin dia buat kenduri kot. Aku bagi ekstra, aku bagi 6 ekor. Bila aku dah bagi 6 ekor, dia tunjuk semua nak satu kandang. Ni satu kandang. Buat Datuk pun tahu cerita ni, Pak. Cerita ni cukup masyhur. Ulama-ulama terdahulu suatu cerita ni. Ni cerita orang zaman-zaman dahulu. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Ya, dah memangnya kena berhenti ikut pada perjanjian, kena berhenti dah sekarang. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan macam biasa ada buah habatus sauda, ya, dari minyak kasturi kijang. Kalau tuan-tuan dah habis ke, kalau dah ada, beli lagi, ya, untuk menolong madrasah. Dan ada tabung madrasah, tuan-tuan infak lah untuk madrasah, ya. Bil apinya, bil airnya, untuk makan minum buat pelajarnya, ya. Dan bil air, kalau bil api tuan bayar untuk dorang semayang. Ya, pukul 4 pagi dah bangun semayang tahajud. Turun masjid pukul 7.30. Setiap hari, setiap malam. Qiyamul Lail setiap malam. Bukan hari Jumaat je, setiap malam Qiyamul Lail. Setiap malam semayang sunat tasbih. Setiap malam semayang sunat tahajud. Setiap malam semayang sunat awabin, sunat mutlaknya, semayang sunat taubat setiap malam. Yang mana itu memang diarahkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Bila kita tutup dengan doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.